من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dikehendaki Allah diberikan hidayah, lalu Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki sesat, man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja, maka akan disempitkan dadanya seperti mana orang naik ke langit yang tidak ada udara. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada hari ini, seperti mana yang disebut oleh Syekh Usaha tadi, kita terpilih di kalangan kawan-kawan kita yang ada dalam qaryah kita untuk dapat menunaikan salat fardu Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk dapat hidayah ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini ulama kata ada dua. Yang pertama, orang yang belum masuk Islam diberi hidayah untuk memeluk Islam. Yang keduanya, orang yang dah Islam, Allah beri petunjuk, beri hidayah untuk mengamalkan dan mematuhi ajaran Islam. Ramai orang yang belum masuk Islam tak dapat hidayah untuk masuk Islam. Dan ada juga orang yang dah masuk Islam tak dapat hidayah untuk beramal dengan ajaran Islam. Maka sebab itulah hidayah ini benda yang kita kena tuntut, benda yang kita kena usaha untuk mendapatkannya. Kalau kita tak usaha, kita tak dapat. Samalah macam kita hari ini, tuan-tuan, dapat kekuatan, taufik dan hidayah Allah untuk main sembahyang Jumaat ni. Lebih-lebih lagi dalam musim pandemik COVID-19 ini, 1/3, malah bukan 1/3 lah, ni tinggal lagi sikit, macam disebut tadi 20%. Sempalah masjid saya pun sama, lebih kurang 320 orang. Tuan-tuan, apa yang perlu kita buat untuk dapat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sekali, kalau dalam keadaan macam ni, dah tentulah saya yakin ni hak duduk dari depan saya ni semua hak mai awal. Sebab dia usaha untuk mai awal, maka dia dapat. Ada orang dia duduk tunggu-tunggu. Ada orang hak tak usaha terus duduk di rumah. Hari ni kalau pi pun tak boleh, baik tak payah pi. Sebab saya mai tadi pun ramai. Kok kedai mamak tu penuh lagi kereta. Hak tu hak tak usaha, confirm tak boleh masuk lah. Pi lah masjid mana pun confirm tak boleh masuk lah. Kuih satu duduk berderet bermakan ni, kita nak semayang 1.34 nah. Masuk waktu 1.34. Nak isi 300 orang, memang tak dapat. Kalau masjid saya 12.30, silap-silap penuh lah. Maknanya kita kena ada usaha untuk dapat apa yang, untuk nak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena ada usaha. Maka usaha inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang mai beratur tapi tak dapat masuk, saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui kita ni dah ada ikhtiar. Dah ada ikhtiar untuk mai, tapi tak dapat, nak buat macam mana? Kita balik.
Dan ulama telah berfatwa bagi orang yang ada terbatas, tak dapat hadir, ada halangan, dia tak berdosa. Jadi sekarang ni kita ada halangan, tak berdosa. Tapi hak tak usaha terus tu. Hak tak usaha terus. Yang ni yang kita takut. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini Nabi SAW mengajar kita dalam satu hadis yang merupakan satu doa. Nabi SAW mengajar kita hadis daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma jannibni munkaratul akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, rawahu Tirmizi. Daripada Uqbah bin Malik, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi berdoa ni maksud dia mengajak kita. Allahumma jannibni, ya Allah, jauhkanlah aku min mukaratil akhlaq, daripada akhlak-akhlak yang buruk, wal a'mal, dan amal-amal yang buruk, wal ahwa, dan hawa nafsu yang buruk, hawa nafsu yang keji, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. 4 doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajak pada kita ni merangkumi seluruh intipati kehidupan kita, baik zahir ataupun batin. Ulama mentafsirkan, dikatakan munkaratul akhlak, akhlak yang keji, akhlak yang buruk ini, ulama kata berkaitan dengan batin kita, dalam hati kita. Sombong, ujub, takbur, dengki dan sebagainya. Akhlak ini dikaitkan dengan apa yang ada dalam diri kita. Kerana apa? Kerana hak luar ni dia masuk amal. Jadi yang pertama sekali kita kena jaga, Nabi ajak kita jaga diri kita, yang ada dalam diri kita ni kena bersihkan diri kita. Dalam kita berhadapan dengan keadaan hari ini, tuan-tuan, inilah yang perlu kita jaga. Amal dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam kita nak berhadapan dengan COVID-19 ini, jaga diri kita, bersihkan diri kita. Dalam diri kita rasa sombong, ujub, takbur, sum'ah dan sebagainya ni kita perlu buang. Kadang-kadang kita rasa kita lebih pandai daripada orang. Duk rasa kita lebih tahu daripada orang. Bila SOP kata kena tetapkan hanya ruang solat sahaja yang dibenarkan, kita pun komplain. Semayang pun nak sekat. Lepas tu kita duk cerita bab semayang, saf kena rapat, tiba-tiba kena jarak 1 meter, kita bertikai. Kita duk rasa kita lebih hebat. Ulama dah bincang perkara ni sampai lumat malah diterima pakai di seluruh dunia. Bukan kita ya. Diterima pakai. Tuan-tuan tengok orang tawaf pun 1 meter. Tawaf keliling Kaabah kau dalam keadaan biasa, jangan harap boleh pijak kaki. Tapi dalam keadaan ini 1 meter tawaf. Adakah ulama di Masjidil Haram tu tak erti? Kita duk rasa kita hebat. Tu Nabi ajak kita minta dijauhkan daripada munkaratul akhlak, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Akhlak-akhlak buruk yang ada dalam hati kita. Duk rasa kita pandai, duk rasa kita lebih, duk rasa kita hebat. Kita kena jauhkan. Baru hati kita lapang. Bila hati kita lapang, hati kita tenang, insya-Allah dia akan mai kepada yang kedua, amalan. Nabi minta dijauhkan daripada amal-amal yang buruk, amal-amal yang merosakkan, amal-amal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tuan-tuan, kita amat yakin Allah itu Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan kita juga amat yakin apa yang kita hadapi hari ini adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena, bila kita faham keadaan itu, kita kena faham bahawa apa yang berlaku pada hari ini adalah Allah nak tegur kita. Allah nak tegur kita. Sebab tu musibah ini adalah benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Mai daripada Allah. Aku pasti akan uji kamu, kata Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ dengan taukid, lam li taukid. Aku pasti akan uji kamu dengan bermacam-macam ujian, antaranya minal khauf, ketakutan. Kita rasa takut. Macam-macam jenis takut tu ada. Lani pun takut. Saya walaupun pasal malam buka, saya tak bisa pergi. Takut. Walaupun boleh pergi tempat-tempat yang ramai, tak ada apa-apa sebab tak pergi. Setakat nak shopping tak pergi. Kita rasa takut. Wal-ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus dan nyawa. Allah uji kita. Kemudian Allah kata wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini, Allah dah tetapkan. Allah sebut dalam ayat yang lain, apa yang berlaku di atas muka bumi Allah ini, kerosakan, khususnya kerosakan-kerosakan yang berlaku, bala yang Allah turunkan kerana tangan-tangan manusia, kerana usaha yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita kena muhasabah, tuan-tuan. Allah nak tegur kita. Sepatutnya bila sebesar ini teguran Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengubah kehidupan kita 100%. Tapi apa yang berlaku seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, manusia ni bila Allah bagi rahmat, dia seronok. Bila Allah cabut balik rahmat, dia kata Allah dah cabut balik rahmat kat dia, dia pun berputus asa. Bila Allah hilangkan bala, dia akan kata bala ni dah hilang dah, tak apa dah. Makna dia tak balik kepada Allah untuk dia ambil pengajaran daripada apa yang Allah turunkan kepada manusia. Ini panggil manusia macam ni. Dapat nikmat, kita sebelum ni dapat nikmat, boleh main semayang semua elok, boleh pergi mana semua elok. Allah cabut nikmat, kena macam ni. Kemudian Allah hentikan nanti pun duk macam ni lah. Duk macam ni lah juga kita ni. Tak ada rasa. Sepatutnya dia akan mengubah 100% kehidupan kita hari ini. Tak ada lagi dah rasa nak cabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kenapa? Kerana Allah dah tegur kita dengan teguran yang sangat besar hari ini, tuan-tuan. Sangat besar hari ini. Seluruh dunia merasainya. Dulu kita duk kata bala kena kat Indonesia, gempa bumi, tsunami, macam-macam. Kita tak rasa, kita kata ya depa ni tak insaf-insaf. Mai kat kita pun serupa. Kita pun pernah COVID-19 ni sampai pada tahap kita tak ada dah hari tu kan. Ada hari yang kita tak ada dah kes baru. Timbul balik. Kemudian bila timbul balik, ujian ke atas kita ni makin banyak. Wal a'mal munkarat. Jaga amalan-amalan yang mungkar. Tengah-tengah macam ni pun duk ada lagi hak duk buat kemungkaran. Allah tengah duk tegur pun duk ada lagi. Bayang tuan-tuan kalau kita anak kita tengah duk panggil, kita duk bagi nasihat, kita duk tegur dia, tiba-tiba tengah-tengah tu dia duk buat. Agak-agak kita nak buat apa? Orang lain tak tahu kalau saya kena kan. Kita tengah duk tegur dia duk buat panggil lagi. Tapi Allah ni tak macam kita tu kata. Dia tetap bagi lagi nikmat kat kita, bagi. Takut nanti sampai satu tahap macam yang disebut dalam Al-Quran, manusia dibiarkan sehingga lalai dengan keseronokan dunia. Sampai satu masa secara tiba-tiba Allah turunkan bala, dia tak dan buat apa. Ini yang kita takut. Jadi kita ambil lah pengajaran. Yang kedua, yang ketiga, Nabi doa supaya dijauhkan daripada hawa nafsu yang jahat. Musuh kita ni, contohnya dia ada 4. Yang paling utama sekali adalah hawa nafsu. Sebab dia duduk dalam diri kita. Musuh al-lu'a ni orang kata kita ada boleh buat pagar.
syaitan kita ada pagar dia. Musuh dari kalangan orang Islam kita boleh buat sekatan dia. Musuh dari kalangan orang-orang kafir kita boleh buat sekatan dia. Tapi musuh dari dalam diri kita ni, musuh yang ada dalam diri kita ni yang kita paling takut. Itu menjadi doa Nabi SAW supaya dijauhkan daripada hawa nafsu yang jahat. Tak perlulah dijelaskan apa dia hawa nafsu yang jahat ni, semua kita tahu. Manusia ni memang dijadikan fitrahnya ada nafsu. Semula jadinya ada nafsu. Nafsu wajib dipandu dengan iman. Nafsu yang tidak dipandu dengan iman, dia akan merosakkan. Kenapa? Dia akan boleh dihasut oleh syaitan dan sebagainya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, huffatun nar bil makarih wa huffatul jannah, huffatun nar bis syahawat wa huffatul jannah bil makarih. Dibukakan, dibentangkan jalan ke syurga, jalan ke neraka dengan benda-benda yang kamu suka, dan dibukakan jalan ke syurga dengan benda-benda yang kamu benci, yang kamu tak suka. Mana jalan nak ke neraka tu semua hak seronok. Mana kehidupan kita atas dunia ni, neraka di akhirat. Tapi jalan untuk ke neraka ni dia main daripada dunia, dia bukan pergi di akhirat terus. Jalan neraka yang ada atas dunia ni benda hak seronok. Hak kita seronok nak buat. Itulah nafsu kita duk ajak kita ke arah tu. Dan dibentangkan jalan syurga, jalan nak masuk syurga ni bil makarih, dengan benda-benda yang kamu tak suka, kamu benci. Kena sembahyang, kena main masjid, kena pergi mengaji, kena puasa, kena sedekah, kena buat keluar duit. Benda yang kamu tak suka. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa supaya Allah tolong kita. Allah tolong kita mengawal nafsu kita. Dan yang keempatnya, Nabi berdoa supaya kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Kenapa tuan-tuan? Bila kena penyakit macam hari ni, bila mai penyakit yang berbahaya, dia jadi macam hari ni. Kita nak semayang ada had dia, kita nak buat aktiviti ada had dia. Walaupun pada asalnya boleh, tapi selepas mai penyakit tak boleh buat. Jadi sebab tu kita diminta untuk jauhkan. Jadi saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, yang pertamanya usaha kita bukan orang yang pakar dalam bab ni. Jadi usaha yang boleh kita buat apa dia? Kita patuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Saya amat yakin orang yang menetapkan SOP ni dia tahu kata benda ni bahaya, keadaan macam ni, macam ni, macam ni. Kena buat macam ni, macam ni. Sebab nak menyekat kebebasan manusia ni bukan satu benda yang mudah. Tapi inilah ketetapan Allah daripada syariat itu sendiri. Manusia diciptakan dengan ada fitrah, semua nak bebas. Tapi syariat Islam mai untuk mengawal kebebasan ini supaya tak terlalu bebas sehingga merosakkan. Kerana Allah tahu manusia kalau dibiak bebas terus habis. Kita ada fitrah ingin hidup berpasangan, lelaki dan perempuan. Lalu diletakkan batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kerana Allah tahu kalau dibiak bebas rosak. Yang tahu siapa dia? Allah. Jadi dalam keadaan kita hari ini, kita bebas hidup, nak pergi mana, nak buat apa, kita bebas. Tapi kalau kita dibiarkan bebas macam tu, kita akan rosak. Dan tengok di setengah tempat yang tak ikut SOP macam ni, berjuta-juta rakyat dia kena. Bukan sikit. Juta-juta. Sebab apa? Sebab antara presiden dia sendiri pun tak mau ikut. Dibiarkan bebas. Tapi kita ada orang yang pakar dalam benda ni, orang yang ahli dalam perkara ni, mereka menetapkan sedikit batas untuk kita semua patuhi. Nak elak kita daripada lebih teruk. Kita tak reti ni tentang kita ikutlah. Kita ikut. Bukan kata suruh ikut babi buta, tak. Tapi benda ni kita amat yakin mereka dah bincang, mereka dah pikir, mereka dah macam-macam dah mereka buat. Nak menghalang Allah, dah sampai masa. Jadi kita ikutlah, saya nasihatkan kita ikut SOP. Yang keduanya, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya daripada Allah.
dan kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan tarik balik, Allah akan angkat balik bala ini daripada kita. Wallahu a'lam wa ma'af. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.